akan datang kepadanya. Sesiapa yang menginginkan kejahatan, maka kejahatan itu sendiri yang akan mendatanginya. Belajarlah kepada yang baik, ya. Biasakan, terbiasa dengan hal yang baik, ya. Jadi kita ini cenderung berbuat baik. Tapi kalau kita ini dah terbiasa buat jahat, terbiasa dengan buat hal yang jahat, susah nak bertukar dengan yang baik. Saling sapa, saling salam, ya. Kita mendoakan sesama kita. Sesiapa yang mengucapkan salam kepada sesama, jangan dipandang ringan, ya. Salam ini bukan ringan nih, besar, ya. Amal yang paling mudah dibuat, yang paling ringan sekali dibuat adalah mengucapkan salam, mendoakan sesama. Sedangkan Allah saja mengucapkan salam kepada Muhammad. Tuhan saja bersalam kepada manusia, kepada Muhammad. Allah saja tu bersalam kepada Muhammad. Allah saja bersalam. Kita ni manusia susah nak bersalam-salam. Apa buktinya? Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu buktinya. Allah saja tu berselawat. Allah saja tu berselawat. Siapa yang tak mengakui Allah, macam mana? Ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah, tunduklah. Esyalah kepada aku. Wa ati Rasul. Ikuti Rasul. Ringankah? Pandang ringankah selawat ni? Lebih berat daripada gunung Uhud. Timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa? Ini amalan Tuhan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Berselawatlah kamu ke atasnya. Bersalam-salamlah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kedekut sekali. Tahu tak? Manusia yang paling kedekut dalam dunia ni, tahu tak? Yang paling kedekut, bukan kedekut, yang lebih paling kedekut tu, yang super kedekut tu, orang yang tak nak bersalam-salam. Bukan orang tak nak bersedekah, bukan orang tak nak bayar zakat, orang kedekut ni, orang yang tak nak bersalam. Itu orang paling kedekut dalam dunia ni. Salam saja tak nak bagi, apa lagi harta. Salam tak nak. Mudah kan? Ringan kan? Tak nak bagi dah. Lagi dolar, lagi ringgit, rupiah. Mana ada? Yang ringan saja tak nak. Merugilah manusia. Sesungguhnya dalam kerugianlah manusia itu. Nabi kita bersabda, esok di zaman yang akan datang, banyak umatku yang masuk surga. Banyak umatku yang masuk surga, kata Nabi. Tapi banyak juga yang tak nak. Sebab apa? Kedekut dalam bersalam-salam. 100 orang saja kamu, 100 orang saja berselawat kepada kamu, sesama kamu, Allah akan bukakan pintu rezeki sebesar-besarnya. Seluas langit dan bumi, Allah bukakan pintu hidayah. Ini ilmu dah terlampau banyak. Orang dah tua, dah umur saja masih mengucap salam kepada yang muda-muda, kepada semua. Yang muda-muda ni macam kepala batu lah. Allah akan bukakan pintu hidayah kepada kamu seluas langit dan bumi. Macam mana luas langit, macam mana luas bumi? Kalau selawat saja engkau kedekut, lagi harta engkau, lagi wang, lagi duit, mana nak bagi? Dari mana engkau dapat harta kamu? Kemana engkau buat harta kamu itu? Dari mana engkau dapat?
Kemana engkau buat? Apa yang dimaksud dengan harta itu? Duit kah? Uang kah? Itu bukan uang, itu bukan harta. Duit, uang tu bukan harta. Najis tu. Tak percaya? Najis. Harta kamu itu amal baik kamu. Harta itu amal baik. Itu yang boleh sampai kepada Allah. Buka tu surah Al-Hadid ayat 20 ke ayat 21. Apa tu? Harta kamu itu akan menyiksa diri kamu sendiri. Harta kamu itu tipuan belaka, fata morgana. Dunia kamu itu adalah tak lain hanya menipu saja. Marilah ya, tengoklah, contohlah semut tu. Allah sudah bagi contoh. Tengok semut tu. Setiap kali berjumpa dengan kawan dia, dengan saudara dia, selalu bersalam-salam. Dalam batu pun Allah bagi rezeki. Tak susah cari rezeki semut tu. Berkawan, berjumpa dengan kawannya, berpeluk-peluk, bercium-cium dulu, baru pergi. Jumpa kawannya lagi, berpeluk. Tak kira siapa saja, asal berjumpa mesti dia tanya, dah jumpa belum? Kata dia, belum. Jumpa kawannya lagi, cium, peluk. Dah jumpa belum? Belum. Setiap dia jumpa kawannya dia tanya tu. Tengoklah semut tu bila berjalan. Bersemuka tak? Apa tu dia cakap tu dengan kawan dia tu? Tak tahu kan? Asal kejadian insan, asal terjadinya manusia ni, usul manusia, ya. Dari mana usul manusia ni? Siapa yang buat manusia ni? Ya, yang buat kita ni siapa? Mak bapak kita ke buat kita ni? Ditolak langsung oleh Al-Quran. Allah tolak langsung. Siapa cakap ni kita ni dibuat mak bapak kita, Allah langsung tolak. Surat Al-Imran ayat 6. Itu penolakan. Kalau ada yang cakap ni kita ni dari mak bapak kita, buka tu. Surat Al-Imran ayat 6. An-Nahl 78. Mana ada mak bapak kita buat? Kan banyak tu yang cakap, tu anak aku, hasil perbuatan aku. Hasil perbuatan aku dengan isteri aku, suami aku. Tidur berdua, mengandung, lahir anak. Dicakap dia anak dia. Hasil daripada af'al dia, hasil daripada perbuatan dia. Dialah yang membentuk rupa kamu. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Dialah yang membentuk rupa kamu. Jadi kalau anak kita tu cantik, gagah, bagus, Tuhan yang buatlah, bukan kita. Siapa yang berbangga-bangga dengan anaknya? Syirik. Kenapa syirik? Tu Quran cakap, bukan saya. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Kehendak Tuhan, bukan kehendak ibu bapa kita. Ini tengok anak cantik, amboi, dipuja-puja. Syirik. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Tuhan yang keluarkan kamu, bukan mak kamu. Kalau ada seorang ibu yang bercakap, yang mengatakan sakit melahirkan, susah melahirkan, nih 78 nih. Mana ada sakit melahirkan? Tak ada. Tak ada sakit melahirkan. Kenapa? Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia mengaruniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati dan akal fikiran supaya kamu bersyukur. Inilah mengaji. Bukan Al-Quran ini nak dilagu-lagukan, bukan nak dibaca-baca saja.
Bagus juga kalau dilagu-lagukan, tapi kan lebih baik lagi apabila kita paham maksudnya. Seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri apabila mengetahui bahwasanya Tuhanlah yang mengeluarkan anak yang dari dalam perut, yang daripada kandungan kita itu, bukan kita. Itu Al-Quran. Tak percaya ke dengan Al-Quran ni? Tidak ada susah melahirkan tu, tak ada susah. Siapa yang susah melahirkan tu, dosa dengan suami dia, dosa dengan mak bapak dia. Itu makanya susah melahirkan. Macam tersepit anak tu, tak boleh keluar. Ada yang kena operate lah, ada kena ini. Kenapa? Durhaka sama suami. Siapa yang durhaka dengan suami, durhaka dengan mak bapak, pasti susah melahirkan. Pasti susah. Ada yang sampai mati lagi. Itu azab daripada Allah. Kerana tidak taat kepada suami, durhaka sama suami. Nasib ada operate sekarang. Kalau dulu mati, melawan sama suami. Kau aja. Surah Al-Imran ayat 6, An-Nahl 78. Mana ada tersakit-sakit melahirkan tu, bersalin tu tak ada sakit tu. An-Nahl 78 tu. Kenapa sakit? Kenapa sakit? Perempuan yang susah bersalin, susah melahirkan, durhaka dengan suami. Tak percaya, buat rasa nanti sendiri ya. Al-Quran tu ada kan di dada kita ya. Al-Quran itu bukan yang berhuruf, bukan yang bertulisan, bukan yang berjirim, yang berjisim. Al-Quran sebenar-benar Al-Quran itu ya, kalau yang ada dekat rumah tu itu kitab Al-Quran. Yang kita baca-baca tu bunyi Al-Quran. Yang kita baca-baca tu tafsir Al-Quran. Yang tertulis itu tulisan Al-Quran, huruf Al-Quran yang kita baca tu. Al-Quran dia mana? Mana Al-Quran tu? Yang dipanggil Furqan tu yang mana? Furqan yang tak berjirim, tak berjisim, yang tak berbunyi, yang tak berhuruf tu. Mana tu Al-Quran tu? Al-Quran yang hakiki itu yang mana? Al-Quran itu sampai kepada Rasul. Rasul tu sukunya, ras dia Arab, bunyinya bunyi Arab. Dah sampai kepada Nabi. Sebelum sampai kepada Nabi, Al-Quran tu tak berhuruf, tak berbunyi, tak ada bunyinya. Sebab kalamullah, perkataan Allah. Allah bukan manusia. Allah bukan manusia, bukan sesuatu. Mana ada bunyi? Yang berbunyi itu makhluk, yang bersuara itu makhluk, yang berhuruf itu makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak berupa apapun, tak berbentuk apapun, tak boleh disebut, tak boleh dihayal-hayalkan, tak boleh disentuh, tak boleh diajak sembang, tak boleh diajak bercakap, tak boleh dilihat, tak boleh didengar, tak boleh diingat. Semakin kau ingat semakin salah, semakin kau puji semakin salah. Macam mana nak memuji Tuhan tu? Macam mana nak mengingat Tuhan? Macam mana? Yang bukan sesuatu tu, macam mana? Kalau manusia boleh diingat-ingat. Tuhan bukan seperti manusia. Tuhan bukan seperti kita. Bukan. Apalagi nak disembah. Macam mana nak menyembah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un tu? Macam mana nak menyembah? Yang tak boleh ditengok, tak boleh dihayalkan, tak boleh diraba, tak boleh dirasa. Macam mana tu? Jangan kau sembah asma aku, jangan kau sembah afalku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah zatku, jangan. Tapi sembahlah aku semurni-murninya penyembahan. Jangan ada penyembahan di dalam penyembahan. Jangan kau kotori penyembahanmu kepadaku. Jangan ada sesuatu di dalam penyembahan kau kepadaku. Datanglah semurni-murninya penyembahan kepadaku.
Sembahlah yang sebenar-benar aku, tiada yang lain selain aku. Kau menyembah aku, di dalam penyembahan engkau masih ada tersimpan yang lain selain aku. Di dalam kau menyembah aku masih terdapat kekotoran-kekotoran jiwa di dalam jiwamu yang menyembah aku. Di dalam ingatanmu kepadaku masih ada ingatan yang lain selain aku. Syirik, kau dah menduakan aku. Kau kata, kau cakap, kau menyembah aku. Sesungguhnya kau bukan menyembah aku, melainkan kau menyembah yang lain selain aku. Karena di dalam hatimu masih tersimpan yang lain selain aku. Di dalam pandanganmu masih tersimpan pandangan selain aku. Di dalam pikiranmu masih ada pemikiran yang lain selain aku. Syirik. Lagi kau tak mengenali aku, kau tak akan boleh memandang aku. Kau tak akan boleh mengingati aku. Aku bukanlah sesuatu yang boleh diingat-ingat. Aku bukanlah sesuatu yang boleh disembah-sembah. Aku bukanlah sesuatu yang boleh dipikirkan. Aku bukanlah sesuatu yang bisa dirasa-rasa, yang boleh dirasa-rasa. Aku bukanlah yang boleh dirasa-rasa. Di dalam hadis qudsi, Ar-Rabb, jangan kau sekali-sekali menyembah asmaku, namaku, jangan. Apabila kau membayangkan namaku, syirik penyembahanmu. Apabila kau menyembah af'alku, perbuatanku yang kubuat, yang kuciptakan, kelakuanku, syirik. Jangan kau menyembah af'alku. Jangan sekali-sekali kau menyembah sifatku, penglihatanku, pendengaranku, seluruh sifatku. Apa-apa saja yang terjadi, yang kubuat, jangan sekali-sekali kau sembah. Jangan kau sembah zatku. Apa itu zat? Apa itu zat Tuhan? Kata belajar makrifat. Apa itu zat Tuhan? Apa itu zatku? Paham belum? Itu pun tak boleh kau sembah. Ini belajar makrifat, guru makrifat, semua makrifat. Menyembah zat Allah saja itu tak boleh. Syirik. Sampai tahap zat saja. Aku tak nak kau menyembah zatku. Ini hadis qudsi. Inilah yang ditakutkan oleh orang makrifat, sehingga tak nak lagi menyembah, tak nak lagi sembahyang. Takut. Kenapa engkau takut? Karena engkau tak paham, kau tak sampai. Menyembah asma tak boleh, menyembah afal tak boleh, menyembah sifat tak boleh, menyembah zat tak boleh. Kalau gitu tak payah sembahyang. Lagi kau kafir. Lagi kau kafir. Kau sembah kejadian yang 4 ni. Engkau syirik. Syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Kau tak sembah sebenar-benar semurni-murninya aku. Kafir engkau. Itu makanya banyak guru-guru makrifat tak nak sembahyang, tak nak penyembahan dirinya kepada Tuhannya, tak nak menyembah diri kepada empunya diri, tak menyembah roh kepada empunya roh, tak menyembah asma kepada yang empunya asma. Sebab tak sampai. Kalau kau sampai, pasti kau menyembah Tuhan kau. Karena kembalinya diri kepada empunya diri, kembalinya ruh kepada empunya ruh, kembalinya jasad kepada empunya jasad. Ini makna sembahyang. Di mana engkau belajar tak sembahyang sampai di tahap makrifat? Di mana? Di mana guru engkau? Sebab engkau tak tahu diri sembahyang, makanya engkau tinggalkan. Wah, tak boleh. Solat tu lalai. Kalau kita ni lalai, tak payah sembahyang. Karena engkau tak dapat, engkau tak faham. Takut lalai, saya ni tak khusyuk. Fawailul lil musallin, daripada masuk neraka fawailul lil musallin, lagi bagus tak sembahyang. Ya. Begitu. Apabila engkau menyembah Tuhan engkau
masih terdapat kesirikan di dalam hati engkau, masih terdapat kekotoran di dalam hati engkau, di dalam rasa engkau, di dalam penglihatan engkau, di dalam telinga engkau, pendengaran engkau. Tahukah engkau solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat setelah solat, sehabis solat? Apa solat sebelum solat? Apa solat di dalam solat? Apa solat di luar solat? Bagaimana engkau nak menyembah Tuhan, di dalam diri engkau masih terdapat kekotoran-kekotoran, najis-najis yang banyak di dalam diri engkau. Di mata engkau masih banyak najis, di telinga engkau terdapat najis, di pikiran masih najis, dalam hati masih najis, dalam perut najis semua. Macam mana engkau nak menghadap Tuhan kau? Macam mana? Bukan tak banyak yang belajar makrifat. Dah sampai dah selesai. Tak payah lagi sembahyang. Nabi tak sampai makrifatnya kah? Hah? Tak sampai kah makrifat Nabi? Makrifat itu nak kenal Allah, baru nak kenal Allah. Belum sampai engkau kepada Allah, belum. Makrifat mengenali Allah, baru nak kenal. Belum kau menyaksikan Allah. Nabi saja sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Pertemuan, penyaksian diri kepada empunya diri. Penyaksian jasad kepada empunya jasad. Sembahyang. Kalau setakat kenal saja, setan pun kenal dengan Tuhan. Iblis pun lebih kenal daripada hang kepada Tuhan. Tahu tak? Iblis lagi kenal Tuhan daripada hang lagi. Dulu lagi iblis kenal. Mana lebih tua engkau daripada iblis? Ingat tu, bukan marah, supaya di dada engkau tu, yang bersemayam di dada engkau tu lari, lepas dia. Yang menghalang-halangi kita tu, yang menutupi dada kita tu, hati kita tu, yang bersarang di dalam hati jantung kita tu. Itu yang tak nak keluar. Itu yang menyumbat. Itu yang hijab kita tu kepada Allah. Di Malaysia ni bukan tak banyak orang makrifat ni, dikafirkan orang. Gara-gara apa? Tahukah engkau? Hakikat tanpa syariat batal. Tahu batal? Batil. Ruh tanpa jasad. Syariat tanpa hakikat sia-sia, tak ada gunanya. Apa itu? Apa itu kalau tak ada gunanya? Buat apa? Tak ada guna. Sembahyang kau tu tak ada gunanya. Ini yang fawailul lil musallin. Dahlah tu nanti kau orang cakap Bang Hadi ni marah pula. Tak marah, Bang Hadi sayang dengan kau orang ni semua. Rujuklah kembali, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mesti keempat-empat jalan ni yang sampai kepada Allah, Mesti. Tauhid, Nabi dulu mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan ihsan, Islam, fiqh, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, syahadah, nyata, gaib. Sampai kamilah lah, sampai tahap gaib lah belajar ni. Ini baru sampai makrifat saja dah nak bercakap dengan Tuhan. Dah nak tengok Tuhan. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahi subhanallah. A'udzubillah. Bismillah. Inna lillah wa inna lillah illa Allah. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul.
Allah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjuh haitsu syi'ta fa innaka mansur ya hafiz ya wakil ya zatul buhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha nadi Ali Fatimah binti Asad kullu hammi wa ghamin sayan jali min rubuat wa yazidukum quwwat illa quwwatikum wa la tatawallu muzrimin. Ini sanad Bang Hadi ya. Tahu sanad? Hulunya. Sayyidina Ali ke mana? Abu Bakar ke mana? Umar ke mana? Utsman ke mana? Keempat-empat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. mengenai perjumpaan kepada Allah ya. Supaya apa kita buka kajian ini supaya betul-betul paham ya. Supaya betul-betul paham. Jangan keinginan besar ya. Keinginan kita ni besar sangat tapi ilmu tak sampai. Jangan banyak keinginan, banyak kemauan, kehendak kita melebihi daripada keilmuan kita, pengetahuan kita. Sebagai contoh perlu diketahui bahwasanya ya, Allah wa ghaibu wa syahadah. Ya, pernah dengar ya? Allah wa ghaibu wa syahadah. Ni banyak orang tahu ni. Allah yang akhir dan yang awal. Banyak yang tahu kan? Allah yang awal dan yang akhir. Kalau wujud, kidam, baqa, mukhatul hawadis, qiyamu binafsi, kudrat, iradat, ayat, ayun, muridun, mutakalimun, bashar, sama. Panggil sifat 20 lah. Sifat salbiah, sifat ma'ani, macam-macam lah sifat 20 Sekarang kita ambil direct aja ya. Kita ambil direct aja langsung lah. Allah wa awalu wa akhiru. Ini apa maknanya? Banyak kan orang tercakap, orang tersebut Allah wa awalu wa akhiru. Dia cakap Allah yang awal, Allah yang akhir. Ini maksudnya apa? Maksudnya Allah tu berawal dan berakhir gitu. Hati-hati kita menyebutkan yang untuk Allah. Ya. Sebab apa? Satu yang perlu kita ketahui, sifat yang hak, yang mutlak bagi Allah adalah laisa kamislihi syai'un. Jadi apanya yang awal akhir ni yang mananya? Allah wa awalu wal akhiru. Bertolak tak? Bertolak belakang tak? Bertolak tak dengan laisa kamislihi syai'un? Kalau Allah berawal bukan Allah. Kalau Allah berakhir itu bukan Allah. Apa tu berakhir tu? Maksud berakhir tu mana? Habis. Berakhir tu binasa. Berawal diciptakan. Jadi Allah wa awalu wa akhiru tu maksud dia tu apa? Betulkah Allah berawal berakhir? Apa yang dimaksud dengan Allah wa awalu wa akhiru? Apa tu maksudnya? Ini kalau salah meletakkannya syirik. Kalau salah meletakkan Allah wa awalu wal akhiru,
wa zahiru wal batin. Jadi ke-99 asma'ullah, ke-99 asma'ullah, asma'ul husna, ini kemana diletakkan? Ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al